Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, tiada yang buat melainkan Allah. Apa saja berlaku dengan izin dan kehendak dia. Jadi kita takkan dapat berjalan, kita takkan dapat makan, kita takkan dapat minum, takkan dapat buat apa-apa pun. Baik atau benda tak baik, kita tak dapat buat, melainkan dengan izin Allah. Jadi Allah SWT, orang yang Allah sayang, Allah izin dia buat baik. Ada kali dia nak buat tak baik, Allah pelihara dia, buat dia tak dapat buat tak baik. Orang yang Allah tak sayang, Allah biar dia buat benda tak baik. Jadi yang kita lihat hari ini, manusia buat tak baik, manusia buat baik, semua dengan izin Allah. Kenapa Samad dapat khidmat saya? Bukan dia boleh buat tanpa izin Allah. Dia hanya boleh buat dengan izin Allah. Sama ada dia ikhlas, itu kemudian. Tapi Allah dah izin dia khidmat saya. Khidmat saya, merawat saya. Azri diberi izin khidmat, kemudian ditarik izin tu, dah tak khidmat dah. Yazid datang nak khidmat. Saya tak bersuka dia datang khidmat. Sebab apa? Perintah besar pun dia tak nak taat. Tapi dia datang ya, Allah izin dia. Sama ada dia ikhlas, itu saya tak tahu. Kecuali saya tanya Allah, saya itu ikhlas tak? Jadi tuan-tuan bapa sekalian, kita yang tak dapat khidmat Amisat tu bukan sebab apa? Sebab apa? Allah tak? Kenapa Allah tak izin saya khidmat Amisat? Amisat sakit, saya orang baik. Saya orang baik ke orang tak baik? Tentu orang tak baik kan? Kita berlagak je, aku tak iman Amisat bagus. Syukur. Tak boleh cakap macam tu. Macam Sufyan, dia tak ada taufik nak iman saya. Dia kata syukur saya tak dapat iman. Betul ke? Betul ke salah? Salah. Orang yang bijak, waras kata ini percakapan salah Sufyan. Kau tak boleh cakap syukur saya tak dapat khidmat. Itu percakapan salah. Yang percakapan itu, apakah dosa saya menyebabkan saya tidak diberi izin untuk khidmat. Itu percakapan betul. Macam Rashidi, apa dosa saya? Saya tak dapat urut Amir Sab. Saya tengok aja dia sakit, saya tak buat apa-apa pun. Apa dosa saya? Jadi tentulah orang yang berdosa, orang yang buruk, tak diberi taufik buat amal baik. Betul tak? Betul atau tidak? Tentulah orang yang diberi taufik buat amal baik ialah orang baik. Siapa yang bagi taufik itu? Allah, tak ada yang lain. Jadi apa saja kita nak buat, buruk atau baik, semua dengan izin dia. Tanpa izin dia kita tak dapat. Orang mencuri, membunuh, merogol, Allah izin. Sebab dia orang buruk. Orang buruk ni Allah izin buat buruk je. Buat baik tak boleh?
Nak melangkah ke masjid berat. Tak boleh. Ada. COVID-19 ni. Ada. Bila orang tak pergi masjid. Kan? Jadi orang yang Allah suka dia pergi masjid, hati dia terpaut juga kepada masjid walaupun tak dapat datang masjid. Orang yang tak suka pergi masjid, lagilah tak mau pergi masjid. Jadi bila COVID-19 ni habis nanti, orang yang tak dibagi taufik tu, walaupun dia buka masjid tak pergi lah. Tak boleh pergi masjid kalau Allah tak izin. Ada Allah izin pun Allah tak terima sebab tak ikhlas. Sekejap aja Allah izin. Lepas tu dah tak nak pergi lagi dah. Ada kita tengok orang kadang pergi masjid lama-lama tak ada. Itu Allah izin nak bagi dia supaya jadi betul. Tapi dia tak mau betul juga. Tak ikhlas juga. Jadi Allah tak izin lagi lah. Berhenti. Jadi kita berhenti, kita istiqamah. Macam kita dapat buat gas. Macam saya dapat buat gas bertahun-tahun ni. Tak boleh saya buat bertahun-tahun ni kalau yang maha kuasa ni, Allah SWT tak izin saya. Saya dah lama berhenti lah. Banyak orang kejap buat berhenti. Sebab Allah tak terima lagi. Mula Allah izin dia buat juga. Tak ikhlas tak apalah, memula dah lama. Tak ikhlas juga kan. Berhentilah, tak buat lagi. Sebab itu antara tanda-tanda penerimaan atau ikhlas, amalan tu dibuat dengan istiqamah. Jadi Allah akan duga kita lah. Buat, Allah bagi kita buat kita tak ikhlas. Allah buat kan, bagi kita. Lepas tu Allah buat satu keadaan menduga kita. Kita buat juga. Atau Allah bagi kita iman. Kita buat juga. Lepas tu Allah bagi kita ikhlas. Kita buat juga. Walaupun memang kita tak suka nak buat keadaan tu, tapi kita buat ya. Kita tak ikhlas, tapi kita buat juga. Kita buat untuk Allah kita. Jadi Allah bagi iman sampai dapat ikhlas. Terus istiqamah. Tapi kalau keadaan Allah bagi, kita kata alah, malalah. Kita tak nak lawan. Kita tak dapat iman. Tak dapat iman, lama berhenti ya. Sebab itu banyak orang berhenti. Semangat, dia orang kata ini semua semangat. Semangat tu sebab buat tak, iman tak naik. Tak kaya. Iman tak naik kan. Apa? Tak kaya? Apa? Kalau orang pergi masjid niat nak kaya, memang tak boleh lah. Orang bodoh aja pergi masjid niat nak kaya tu. Kalau nak kaya pergi kerja. Pergi masjid tak ada. Dia orang biasa pergi masjid ni niat nak jadi baik. Nak jadi baik, nak jadi bagus. Tengok tak baik-baik je. Dia tak boleh niat nak jadi baik, niat nak sukakan Allah. Siapa buat amal niat nak jadi baik, nak jadi baik tu untuk apa? Kenapa awak nak jadi baik? Sama. Kenapa mereka nak jadi baik? Mereka nak nama lah. Niat lain. Sebenarnya mereka niat nak dapat nama. Tapi mereka kata nak jadi baik. Tak ada orang nak jadi baik kat dunia ni, melainkan nak dapat nama. Orang panggil dia orang baik. Kalau ikhlas, dia bukan nak jadi baik. Macam orang kata kita keluar jalan Allah, jadi baik. Tak boleh niat nak jadi baik. Kita keluar jalan Allah untuk baiki diri. Tak boleh. Itu niat nak jadi baik. Bila niat nak jadi baik tu, dia tidak ikhlas. Sebab apa? Itu nama lain, niat untuk dapat nama. Jadi banyak orang sebenarnya buat usaha agama nak jadi baik. Itu sebenarnya nak dapat nama. Dia tak boleh tahan lama. Dia tak boleh tahan lama. Dia buat usaha main-main dan berpura-pura. Depan orang, main semangat ni. Hadir istimewa, dia duduk depan. Bangun dia bagi nama. Keluar tak? Bertahun-tahun bagi nama. Nama itu rupa, gaya, lagak. Jadi tuan yang boleh niat ikhlas ni, kita buat untuk suka Allah. Ada satu keadaan Allah buat kita memang tak suka buat, tapi kita buat juga.
Kita kata pada diri saya buat untuk suka. Jadi Allah uji kita, iman naik. Allah uji kita, kita buat untuk suka Allah lagi. Kita tak boleh tukar niat tu. Walaupun mula-mula kita cakap saya buat ni untuk suka Allah, Allah akan uji kita. Betul ke dia ni buat untuk suka aku? Allah uji. Kita pun kesan, aku rasa tak nak buat dah. Tapi aku buat juga untuk suka Allah. Ada keadaan yang masa tu iman kita naik. Memang kita tak nak buat. Sebab Allah buat keadaan tu, memang kita tak nak buat. Kita selama ni cakap kita buat untuk suka Allah kan. Allah uji kita. Ada satu kali kita memang tak nak buat, kita buat juga. Itulah ujian. Baru masa tu naik iman. Kadang naik iman. Lama kita dapat ikhlas. Bila dapat ikhlas, kita dah tak ada niat lain. Dan niat ikhlas dia jadi gembira lah. Bila kita buat satu amalan betul-betul dari hati kita untuk suka Allah, lama kita jadi gembira buat. Dan kita jadi duka cita pula bila kita tak dapat buat. Jadi amalan tu bertambah. Bila dia dah dapat ikhlas, dia dapat ihsan pula. Merasai Allah melihat. Dan dia dapat ihtisab, yakin dengan janji Allah. Jadi amal dia bertambah nilai dan kualiti dia di sisi Allah SWT. Jadi mula-mula iman naik ni, Allah bagi ilmu. Ilmu tahu apa Allah mahu. Dan hikmah, berbuat seperti mana Allah mahu. Jadi dari situ dekat-dekatlah dengan ikhlas. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kaitkan semua ni dengan iman. Iman itu maknanya kalimah la ilaha illallah tu masuk dalam hati. Ilmu dikait dengan iman, hikmah dikait dengan iman, ikhlas dikait dengan iman, ihsan dikait dengan iman, ihtisab dikait dengan iman. Kenapa Allah Subhanahu Taala bagi janji-janji dalam Quran, sesungguhnya kami akan bantu kamu untuk berjaya kalau kamu berjuang di jalan Allah. Janji itu hanya dapat bila buat dengan ikhlas. Jadi bila iman kuat, kita dapat ikhlas, dapat ihtisab. Jadi kita buat amal tu untuk sukakan Allah, yakin dengan janji Allah. Jadi dengan itu kita bersungguh-sungguh buat. Bukan bersungguh-sungguh untuk dapat pahala, bukan. Bersungguh-sungguh kerana yakin dengan janji Allah. Itu namanya ihtisab. Bersungguh-sungguh untuk dapat pahala bukan ihtisab. Itu beramal untuk dapat pahala. Jadi banyak orang anggap dia ikhlas, tapi dia tak ikhlas sebab niat dia beramal untuk dapat pahala. Jadi bila dia baca hadis tentang fadilat, kelebihan, dengan iman tak ada. Iman dia tak ada. Dia baru keluar 3 air, dia baru keluar 40 air. Dia baru buat usaha. Masa tu dia buat amal untuk dapat pahala, tuan. Jadi dia pun bersungguh-sungguh beramal. Tapi di sisi Allah amal tu tak ada harga. Dia beramal untuk pahala. Dia mula kata serban tu pakai dapat pahala semayang 70 malaikat, dia pun berserban. Jalan pendek-pendek ke masjid, dia pun jalan pendek-pendek 2-3 hari lah. Jadi dia pun berjanggut, dia pun bertongkat, dia pun berjubah, macam Rashidi lah. Awal-awal dia, sekarang pun masih lagi buat untuk dapat pahala. Kerana apa? Iman tak naik. Jadi dia menganggap dia dapat hidayat. Dia dapat hidayat dan asbab hidayat untuk orang lain. Padahal amal tak diterima. Bagaimana mungkin kamu asbab hidayat? Asbab hidayat untuk orang lain. Macam dia orang cakap asbab hidayat. Kita akan jadi asbab hidayat bila kita macam Nabi Muhammad SAW.
Dan sahabat-sahabat yang amalnya diterima, doanya dikabul, barulah sebab hidayah. Kan? Kalau kita punya doa pun tak kabul, semayang pun tak khusyuk, tanda doa kita tak kabul ni antaranya semayang tak khusyuk, memang doa tak kabul lah. Kita kalau semayang tak khusyuk ni, memang semayang nak dapat pahala. Kita takkan diberi khusyuk kalau kita tak semayang untuk sukakan Allah. Dengan ihsan, ihtisab. Jadi kalau kita semayang tak khusyuk, memang untuk dapat pahala. Banyak semayang kita buat malam Lailatul Qadar. Sebab apa? Dia janji 1000 bulan. Kalau kita yakin dengan janji Allah, tu lain. Itu beza. Buat amal dengan yakin akan janji Allah, buat amal untuk dapat pahala, dua perkara berbeza. Orang buat amal untuk dapat pahala ni iman tak ada, atau iman lemah. Orang buat amal dengan ihtisab, orang yakin kuat lagi, sangat kuat. Jadi mereka tak dapat beza ni. Kenapa Allah SWT dan Nabi bagi hadis-hadis kelebihan? Nabi bagi hadis Quran, Allah firman kelebihan. Ini semua bukan untuk kita buat amal tu untuk dapat kelebihan. Niat dia, kita buat amal tu untuk sukakan Allah dengan yakin janji yang Allah bagi tu, yang Allah pasti bagi janji tu. Itu maksudnya. Itulah namanya ikhlas dan ihtisab. Ihsan pula merasai Allah melihat. Jadi bapa tuan beliau merasai Allah mendengar. Macam kita solat, kita rasa Allah mendengar, Allah melihat. Itu nama ihsan. Kita solat seumpama menghadap Allah atau Allah melihat kita. Itu ihsan. Niat untuk sukakan Allah, itu ikhlas. Yakin dengan janji Allah, nama ihsan, ihtisab. Jadi banyak perkara sebenarnya yang orang tak faham hari ni. Dia orang paling tak faham ihtisab apa dia. Dia tak faham. Sebab apa dia tak faham? Dia orang tak ada, dia orang tak dapat. Kenapa tak dapat? Iman lemah. Dia sebelum ihtisab mesti dapat ikhlas tu. Macam Rashidi, dia tak dapat ikhlas lagi, tak dapat ihtisab lagi, tak dapat ihsan lagi. Jadi dia semayang untuk apa? Untuk dilihat orang. Lihat Allah tak boleh. Allah tak nampak, iman tak ada. Jadi bila iman dia tak ada, dia semayangnya tapi untuk dilihat orang. Dia tak boleh untuk dilihat Allah, tak boleh. Macam mana dia nak yakin dilihat Allah? Dia Allah pun tak ada dalam hati dia. Sebab itu semayang Rashidi itu dilihat orang. Bila dia semayang, dia ingat orang, dia tak ingat Allah. Ingat orang dan ingat benda. Daripada awal semayang sampai habis. Dan dia tak buat untuk sukakan Allah. Dia buat untuk pahala, bukan ihtisab. Jadi semayang tu rosak lah, macam kain buruk. Maka dia tak naik, dilempar balik kat orang tu. Jadi macam mana dia boleh jadi asbab hidayah? Dia pun tak dapat hidayah. Doa pun tak kabul, semayang pun tak diterima. Lepas tu saya asbab hidayah, sebab korban. Mudah-mudahan asbab hidayah, mudah-mudahan asbab hidayah ni untuk amal yang kabul, doa yang kabul. Macam mana kita boleh jadi asbab hidayah? Semayang pun tak khusyuk. Dulu-dulu Nabi-Nabi, sahabat-sahabat semayang dia orang khusyuk. Ramai yang khusyuk. Hari ni tak ada yang khusyuk. Kerana semua tak ada iman kuat ke tahap yang boleh diberi khusyuk. Kenapa iman tak kuat? Semua tak buat kerja dakwah yang seperti Nabi buat lah. Banyak juga orang buat usaha dakwah ikut suka dia, cara dia. Macam ustaz-ustaz kata, banyak cara dakwah. Dia tak kata cara dakwah satu, ustaz-ustaz. Sebab apa dia tak cakap cara satu, cara Nabi? Sebab dia nak membenarkan kerja yang dia buat juga dakwah.
Dakwah cara Nabi, macam Nabi, baru namanya dakwah. Kalau bukan cara Nabi, dia tak nama dakwah. Macam semayang juga, kalau bukan cara Nabi, dia tak nama semayang. Macam Rasidi punya semayang, tak nama semayang, walaupun nampak dia semayang. Dia akan hanya semayang bila dia dapat buat cara Nabi, diterima oleh Allah. Cara semayang Nabi diterima. Takkan semayang tak diterima, kita kata semayang Nabi. Jadi semayang yang tak diterima ni tak cara Nabi. Dakwah yang bukan cara Nabi takkan diterima punya. Tak dinamakan dakwah. Macam Cina semayang, dia bawah tu dia buat semayang, kita semayang. Cina tu tak boleh kita panggil semayang, dia bukan cara Nabi. Begitulah dakwah yang bukan cara Nabi, tak boleh panggil dakwah, kita panggil juga dia dakwah. Jadi sama macam semayang Cina lah. Jadi semayang hanya diterima bila cara Nabi. Mana cara Nabi dari segi niat, ihsan, ihtisab. Nah, kalau sekiranya kita semayang, ingat semua perkara dalam semayang, bukan buat untuk sukakan Allah, boleh ke itu namanya cara Nabi? Itu bukan. Nah, begitu juga orang kata sunnah kahwin 2, 3, 4. Kalau sunnah, niat dia kena betul, macam niat Nabi. Nah, kalau bukan niat Nabi, macam mana boleh kahwin 2, 3 tu jadi sunnah? Macam kita semayang tak cara Nabi, tak niat sukakan Allah, dia tak boleh jadi sunnah. Sunnah ni seperti Nabi buat. Maknanya semayang betul. Itu nama sunnah. Amalkan sunnah, orang kata. Keluarga sunnah. Abid Liu juga, keluarga sunnah, famous punya ya. Dia punya talk. Apa yang dia cakap dalam keluarga sunnah, saya pun tak pernah dengar lah. Tapi makna keluarga sunnah ni amal perbuatan Nabi dengan cara Nabi. Dalam cara tu termasuk niat dia lah, untuk sukakan Allah. Hari ni kita cakap aja, dalam dia tak masuk. Jadi luaran sunnah Nabi di sisi Allah bukan. Luaran dia. Kita bercakap luaran aja, sunnah Nabi bukan. Kita kahwin 2 tu 3, luaran sunnah Nabi. Kita sangka sunnah Nabi, di sisi Allah tak ada terima punya. Kalau kahwin tu untuk nafsu kan, bukan niat untuk sukakan Allah. Macam semayang juga, kalau semayang bukan untuk sukakan Allah, mana boleh jadi sunnah Nabi? Macam semayang Rasidi, memang nampak semayang, tapi tak awal waktu. Tak semayang awal waktu. Tapi dia tak sunnah Nabi sebab tak ada ikhlas dalam semayang dia. Tidak ada ihsan. Jadi dia seumpama buang masa lah. Tapi tetapi tak semayang lebih buruk lagi daripada semayang dia yang dibuat untuk lihat orang tu. Iyalah, tapi tak semayang lagi buruk. Satu orang buat semayang dengan niat tak ikhlas, satu orang tak semayang. Mana satu lebih buruk? Tentulah tak semayang. Tapi semayang yang dibuat untuk sukakan Allah jauh lebih baik dari semayang untuk dilihat orang. Begitu juga orang puasa, orang semayang, dia tak puasa, dia tak semayang, dia puasa. Puasa dia, kita sebenarnya puasa ni perintah fardu, semayang perintah fardu. Kalau kita boleh buat puasa, tentulah kita patut buat semayang, buat dua-dua fardu. Tapi kita puasa tak semayang, jadi puasa kita tentu bukan untuk sukakan Allah. Tapi dia lebih baik daripada tak puasa lah. Orang Islam tak puasa lebih baik daripada orang kafir yang tak mengucap kalimah. Kita kata orang Islam ni tak puasa, tak semayang, tapi dia lebih baik, jauh lebih baik daripada orang bukan Islam.
Kita tak boleh kata orang bukan Islam lebih baik. Awak apa guna, semayang tak ada, puasa tak ada. Apa yang kurang dia mengucap kalimah. Jadi dia banyak tahap keburukan, dia ada banyak tahap kebaikan. Jadi orang Islam yang hanya mengucap kalimah, dia tak semayang, tak buat kerja dakwah, dia jauh lebih baik daripada orang kafir yang tak mengucap. Dan dia tak makan babi, tak isap rokok, dia tak buat kerja yang tak baik lah macam orang Islam tu. Tapi orang Islam yang buat tak baik tu lebih baik daripada orang kafir yang tak mengucap. Jadi orang kafir yang tak mengucap ni memang takkan boleh Allah maafkan lah kan. Orang yang mengucap ni Allah terimalah ucapan dia tu, dia ada juga peluang kan. Nabi salam bagi syafaat. Sebab itu Nabi pujuk pakcik dia supaya mengucap. Bukan pakcik dia boleh semayang lepas tu, boleh buat apa-apa, mengucap je, supaya aku dapat bantu kamu ya pakcik. Tak nak juga. Sebab dia duka cita, sangat-sangat duka cita. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, hari ni kita kena berusaha, bukan hanya jadi orang Islam yang mengucap. Buat usaha supaya apa yang kita ucap masuk dalam hati, ke tahap yang Allah mahu, supaya Allah bagi kita ikhlas, ihsan, ihtisab, supaya amalan kita diterima oleh Allah, doa kita kabul dan jadi asbab hidayat. Baru boleh jadi asbab hidayat. Kalau cakap aja asbab hidayat dah tak boleh. Semayang pun tak kabul, doa pun tak kabul. Sebab apa? Iman pun tak ada. Kenapa iman tak ada? Hanya mengucap kalimah. Semayang, terus semayang, dakwah tak mau buat. Kenapa iman tak masuk? Dakwah tak mau buat. Korban di jalan Allah, harta diri untuk buat kerja dakwah tak nak buat. Macam Sufyan. Kenapa Sufyan tak nak buat kerja dakwah dengan korban? Dia tak nak keluar 4 bulan, 40 hari. Sebab apa sama? Love of materials. Disebabkan oleh cinta dunia. Bila cinta dunia ada dalam, dia Sufyan pergi gas, dia cakap tiada yang berkuasa melainkan Allah. Boleh masuk tak? Boleh masuk tidak? Sebab apa tak boleh masuk? Dalamnya ada macam batu keras. Dia tak pecah. Batu keras tu Berhala lah. macam cakap tiada yang ku cinta melainkan Allah. Yazid cakap tu 1000 kali. Tiada yang aku cinta Allah. Boleh masuk tak? Ada batu di dalam. Sebab ada cinta lain. Jadi tiada yang buat melainkan Allah, tiada boleh bagi faedah, bahaya melainkan Allah. Masuk hanya bila dunia tu kita dah tak suka dah. Batu pecah. Kita tak percaya dia bagi faedah. Tandanya kita korbankan dia untuk taat perintah Allah. Macam Sufyan, dia seumpama buat kerja sia-sia jugalah. Tapi jauh lebih baik daripada yang tak buat gas. Tapi hanya dia buat gas sajalah bertahun-tahun, tanpa kalimah tu masuk. Apa jadi pada amalan dia? Tentulah tak diterima kan. Bila di akhirat nanti dia akan menyesal lah, yang tidak akan ada faedahnya. Dia hanya boleh korban buat usaha iman di dunia ni sebelum dia mati. Bila Sufyan akan mati? Siapa tahu? Sufyan? Allah saja. Kalau Allah saja yang tahu. Kalau Allah bagi kamu mati besok, langsung tak ada niat nak keluar. Sebab itu tuan yang mulia, kita kena bukan kemudian nanti dulu, just do it. Okay, guys.